Rasulullah bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah itu. Pada hari Isnin awal bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Rasulullah dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Mekah. Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah di Qura Al-Kamim. Namun Rasulullah melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah dan dikunjungi oleh Budayl bin Warqa yang menjadi pengantaraan Rasulullah dengan musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud untuk berjumpa dengan Rasulullah bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa tujuan mereka adalah untuk menunaikan umrah. Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan rombongan mereka. Rasulullah SAW dan para sahabat berbai'ah untuk setia dengan Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Ini juga dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Kemudian, musyrikin Mekah mengetahui tentang bai'ah ini. Jadi, mereka menghantar Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah dan termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya, isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah dan sahabat tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan untuk mengerjakan umrah pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Terusnya, mereka juga hanya boleh membawa pedang yang bersarung sahaja. Manakala orang Mekah yang lari ke Madinah perlulah dihantar ke Mekah semula. Namun, orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dipulangkan semula. Mereka juga hanya boleh berada di Mekah tidak melebihi 3 hari. Orang Quraisy juga tidak boleh mengganggu mereka sepanjang mereka berada di Mekah. Kedua-dua pihak tidak boleh berperang selama 10 tahun. Dan akhir sekali, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Hikmah perjanjian Hudaibiyah. Perkembangan dakwah Islam. Musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah. Ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan dan Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain. Perkembangan politik Islam. Musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya.
Rasulullah SAW mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah, antaranya termasuklah Bani Huza'ah. Rasulullah SAW mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman kepada kerajaan Islam di Madinah. Perkembangan ketenteraan Islam. Kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah dan mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan musyrikin Mekah.